Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Kumpulan 1 hari ini akan membentangkan tentang tajuk kami iaitu Pertumbuhan Perlahan Ekonomi China, Kesannya kepada Ekonomi Malaysia. Terdapat 3 objektif kajian sorotan literatur kami iaitu yang pertama, faktor hubungan diplomatik ekonomi China dan Malaysia, yang kedua, kesan kelembapan ekonomi China terhadap Malaysia, dan yang ketiga, kelembapan ekonomi China, cabaran kepada Malaysia. Saya akan membentangkan objektif yang pertama iaitu faktor hubungan diplomatik ekonomi China dan Malaysia. Berdasarkan sorotan literatur yang telah saya jalankan, saya telah mendapati terdapat 7 faktor yang menyebabkan terbentuknya hubungan diplomatik ekonomi Malaysia dan China. Yang pertama adalah faktor perdagangan dua hala. Seperti mana yang kita tahu, China dan Malaysia telah menjalankan perdagangan dua hala. Dan China merupakan rakan dagang yang terbesar di Malaysia dengan perdagangan dua hala yang dijalankan melebihi 100 bilion US dollar dalam 3 tahun terakhir dan berlaku peningkatan sebanyak 25% dalam setahun. Oleh kerana adanya perdagangan dua hala ini, Malaysia mahu memastikan perdagangan dua hala ini dapat dikukuhkan melalui hubungan diplomatik ekonomi China dan Malaysia. Faktor yang kedua adalah faktor pelaburan asing. China merupakan pelabur terbesar yang ke-6 di Malaysia pada tahun 2010, manakala Malaysia merupakan pelabur yang kedua terbesar di China. Kedua-duanya saling bergantung dari segi pelaburan, dan ini menyebabkan China dan Malaysia berminat untuk saling bekerjasama dan mewujudkan hubungan diplomatik ekonomi China dan Malaysia. Faktor yang ketiga adalah faktor kemajuan pembangunan ekonomi negara. Malaysia tahu bahawa China merupakan negara dengan ekonomi yang kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Jadi, bekerjasama dengan China akan memberi keuntungan kepada Malaysia dari segi pembangunan ekonomi negara. Faktor yang keempat adalah faktor pelancongan. Pelancong dari China merupakan salah satu sumber utama yang membantu meningkatkan sektor pelancongan di Malaysia. Dan China adalah sumber pelawat ketiga yang terbesar di Malaysia. Jadi ianya merupakan hal penting kerana sektor pelancongan merupakan penyumbang ke-6 terbesar KDNK Malaysia dan juga merupakan kedua terbesar dari segi sumber pendapatan asing di Malaysia. Dan China juga merupakan salah satu destinasi pilihan kebanyakan pelancong dari Malaysia, terutamanya di kalangan masyarakat Malaysia-China. Hal ini menyebabkan China dan Malaysia bersepakat untuk membentuk hubungan diplomatik ekonomi antara kedua negara bagi melancarkan sektor pelancongan negara masing-masing. Faktor yang kelima adalah kewujudan komuniti Malaysia-China. Seperti mana yang kita tahu, komuniti Malaysia-China di Malaysia banyak yang terlibat dalam bahagian perdagangan, bisnes. Jadi, bila adanya hubungan diplomatik Malaysia dan China akan memudahkan perdagangan dengan China kerana komunikasi yang jelas antara komuniti masyarakat komuniti Malaysia-China dan orang di dan masyarakat di China. Jadi, kewujudan komuniti Malaysia-China ini memudahkan hubungan ekonomi China dan Malaysia. Faktor yang keenam adalah faktor pendidikan. Peningkatan pelajar Malaysia yang belajar di China untuk belajar bahasa Mandarin atau akan membantu China dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan pelaburan antara kedua negara. Kerana bila mana China lihat Malaysia banyak menghantar pelajarnya belajar di China, maksudnya China tahu bahawa Malaysia banyak meningkatkan kesedaran mengenai negara China di Malaysia. Jadi China akan lebih tertarik untuk meneruskan pelaburan dan perdagangan dua hala dengan Malaysia, dan oleh itu terbentuknya hubungan diplomatik ekonomi China dan Malaysia. Dan faktor yang terakhir, itu faktor yang ketujuh, adalah faktor pengaruh politik.
Dari perspektif Malaysia, mengekalkan hubungan baik dengan China akan bantu Parti UMNO di Malaysia untuk menarik undi daripada komuniti Malaysia Cina daripada pilihan raya dan dapat memastikan kestabilan domestik. Dari perspektif China pula, mengadakan hubungan ekonomi dan politik yang kuat dengan Malaysia akan dapat membantu China dalam mengembangi pengaruh US di Asia. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Siti Nur Syahira binti Abdullah. Objektif yang seterusnya adalah kesan pertumbuhan perlahan ekonomi China kepada Malaysia. Malaysia akan menerima kerugian dalam ekspor barang. Akan terdapatnya penurunan dalam aktiviti ekspor apabila terdapatnya penurunan permintaan daripada China. Untuk memastikan aktiviti ekspor berjalan, kita perlu adanya permintaan daripada negara China. Namun apabila berlakunya penurunan permintaan, maka akan terdapat penurunan dalam aktiviti ekspor ke China. Ekspor komoditi seperti arang batu, minyak, gas, pelombongan dan lain-lain akan mengalami kerugian yang besar dari segi pengeluaran, sebab kita akan terdapat pengeluaran namun kita tak dapat pasarkan ataupun tak dapat ekspor ke negara China sebab kurangnya permintaan. Hal ini kerana kita ni Malaysia amat bergantung kepada aktiviti ekspor dengan China dan kita mempunyai hubungan perdagangan yang secara terus dengan China. Malaysia juga mempunyai persamaan barang ekspor dari segi barang ekspor dengan China seperti mesin ADP, peralatan telekom, jentera elektrik dan litar elektrik. Ini menyebabkan Malaysia menjadi sebuah negara yang amat sensitif kepada sebarang perubahan pertumbuhan ekonomi di negara China. Jadi kesan yang seterusnya adalah kemerosotan nilai tambah. Penurunan permintaan domestik China menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan akan menurun. Kesan yang seterusnya adalah kemerosotan harga minyak, harga komoditi logam dan pertanian Malaysia. Malaysia ni dia akan menghadapi kemerosotan harga minyak. Harga minyak ni apabila kita menghadapi masalah harga minyak yang rendah, ia akan merugikan pertumbuhan pengekspor minyak bersih di Malaysia. Kejutan terhadap keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK China akan memberi kesan kepada harga pasaran logam dan pertanian Malaysia. Pengurangan pengeluaran Malaysia dalam sektor pertanian tidaklah begitu teruk jika hendak dibandingkan dengan harga ataupun kesan terhadap harga komoditi. Mana kita ada kesan yang terakhir di mana penurunan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK Malaysia. Di Asia Tenggara ni, Malaysia antara negara yang paling banyak ataupun paling teruklah menerima kesan daripada pertumbuhan perlahan ekonomi China apabila berlakunya kemerosotan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK, kerana Malaysia ni mempunyai hubungan perdagangan dengan China yang kuat. Oleh itu, jika berlakunya sebarang perubahan dalam pertumbuhan ekonomi China, ia akan memberi kesan kepada Malaysia secara terus. Nama saya Alawiyah binti Ahmad Fadi dan saya akan membincangkan pertumbuhan perlahan ekonomi China mengenai cabaran kepada Malaysia pada surutan yang pertama, iaitu tinjauan ekonomi global 2019. Sebarang ketidakpatuhan dalam pelaksanaan dan pematuhan tindakan pelan BEPS di mana boleh menyebutkan Malaysia terdedah kepada tindakan unilateral termasuk sekatan perdagangan oleh pertubuhan antarabangsa dan rakan dagangan. Sorotan yang seterusnya, Muhammad Aslam 2004, Kawasan Perdagangan Bebas FTA ASEAN China, impak ke atas ekonomi ASEAN dan Malaysia, di mana pertumbuhan ekonomi Malaysia ni juga menjadi sebahagian besar bergantung kepada industri ekspor. Jadi sebarang gangguan dalam sektor antarabangsa besar ni bergantung terhadap industri ekspor dan jika ada gangguan dari sebarang persaingan harga dari negara pengeluar ekspor dengan negara membangun akan memberi implikasi yang kurang baik
terhadap perkembangan ekonomi negara. Sorotan yang ketiga pula adalah daripada Ramli Dollah dan Wan Salahuddin Wan Hassan, teori ancaman China dan hubungan ekonomi Malaysia-China, di mana bimbangan perdagangan yang lebih memihak kepada China menyebabkan para usahawan ni harus mencari kerja terbaru bagi meningkatkan lagi usaha memperkenalkan produk-produk baru yang bersifat berdaya saing dan lagi diperlukan di pasaran China. Dengan memperkenalkan produk-produk tersebut, ianya akan dapat meningkatkan semula imbangan perdagangan bagi produk Malaysia. Sorotan yang seterusnya pula daripada Lawrence Todd and Megan Slattery 2018, Impacts of Investment from China Malaysia on the Local Economy, di mana kelebihan daya saing ni menyebabkan peluang kedatangan kontraktor-kontraktor China yang semakin lama semakin meningkat di Malaysia. Jadi dengan kelebihan daya saing yang dimiliki oleh kontraktor China ni akan menyebabkan lebih banyak projek yang besar-besar yang mampu dibayari untuk projek ni akan mendapat sokongan daripada rakyat-rakyat China di Malaysia. Jadi menyebabkan kontraktor-kontraktor tempatan akan mengalami kerugian dan muflis sebab tiada sokongan daripada kontraktor-kontraktor tersebut. Jadi sorotan yang seterusnya di mana daripada Suha Jinglan 2020, krisis dan besar COVID-19 memang luar biasa. Akibat ni cabaran yang Malaysia terpaksa hadap, di mana aktiviti ekonomi yang berhenti secara tiba-tiba akibat penularan wabak COVID-19. Jadi ini telah menjadi salah satu cabaran Malaysia untuk mengenangani permasalahan tersebut. Okey, sorotan yang terakhir di mana daripada Muhammad Azlan Shahzaidi, Zulkifli Abdul Karim dan Zerina Kefi 2018, di mana tekanan inflasi yang berlaku pada hari ini akan menyebabkan permasalahan kepada Malaysia. Jadi Malaysia harus memastikan tindak balas melalui ubah terhadap domestik Malaysia dalam keadaan terkawal. Okey, untuk kesimpulan apa yang saya dapat simpulkan dari pertumbuhan perlahan ekonomi China, ianya Malaysia dan China ni menjalinkan hubungan diplomatik ekonomi yang sangat kuat dan Malaysia amat bergantung kepada aktiviti perdagangan dengan China. Hal ini kerana peningkatan pembangunan ekonomi yang pesat di China pasti boleh memberikan keuntungan kepada Malaysia. Namun, ekonomi Malaysia juga akan menerima kesan negatif akibat pertumbuhan perlahan ekonomi China. Di Asia Tenggara, Malaysia antara salah satu negara yang paling teruk menerima kesan kerana hubungan perdagangan Malaysia dan China yang sangat kuat menyebabkan keluaran dalam negara kasar KDNK menurun. Ini memberikan pelbagai cabaran kepada Malaysia sebagai sebuah negara yang bergantung kepada aktiviti ekspor dengan China. Sebarang gangguan dalam pertumbuhan ekonomi China juga akan memberikan implikasi yang kurang baik terhadap perkembangan ekonomi negara. Sekian daripada saya, itu saja. Sekian, terima kasih.